Selamat tengah malam kepada anda para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Saudara, peringatan pada semua, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Anggaplah mendengar Misteri Jam 12 seperti menonton filem seram, membaca novel seram, tidak lebih dari itu. Saya juga, selain daripada boleh mendengar saya melalui aplikasi Mi Radio, anda juga boleh bersama dengan saya di Facebook Ria secara live, dan juga anda boleh ikuti saya iaitu di YouTube, di Mi Radio, dan kita akan terus berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12 dengan pengalaman yang pertama pada tengah malam ini. Sekali lagi, kalau anda ingin berkongsi pengalaman, ada beberapa cara. Yang pertama, boleh melalui email ke alamat ria@mediacorp.com.sg ataupun ke misterijam12@gmail.com, ataupun anda boleh WhatsApp voice note. Kalau ingin kirimkan voice note, tidak lebih 3 hingga 4 minit dalam satu kiriman voice note. Sebelum kirimkan voice note, pastikan suara anda itu jelas, tidak ada bunyi kipas, bunyi yang bising. Ke talian 9786-8464, 9786-8464. Tapi kalau berada di luar Singapura, anda nak kirimkan voice note, boleh. Kena kirimkan dengan di hadapannya letak +65 9786-8464. Dan anda juga boleh hubungi saya di 669-11897. Dan itu antara wadah yang boleh anda kongsi pengalaman kisah misteri anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Misteri Jam 12. Saudara, kisah yang pertama ingin saya bacakan datang daripada pengirim kita yang bernama Sally. Beliau berkongsi peristiwa ini. Katanya, Casey, pengalaman saya yang saya nak kongsi pada Casey, harap dapat Casey ketengahkan yang ringkas saja. Ini berkenaan dengan kata-kata orang tua, kata mak saya. Satu ketika dahulu, katanya di sini, kalau bunyi guruh, tolong tutup cermin di rumah dengan kain. Kalau bunyi guruh, peti, sabung menyabung, tolong tutup cermin dengan kain. Dan selain dari itu juga, waktu maghrib tutup pintu, tutup tingkap. Dalam hati saya ni, kalau saya tanya, waktu itulah saya bertanya pada ibu saya yang memberitahu, waktu maghrib kenapa nak kena tutup pintu tingkap? Katanya nanti syaitan akan larilah, berkeliaran. Jin-jin ni akan masuk dalam rumah kalau kita tak tutup. Dan saya pun tanya, takkanlah jin ni tak boleh tembus tembok? Saya cuba memperlekehkan dan cuba memberitahu yang apa ibu saya katakan ini tak masuk akal. Jadi sampailah saya berumah tangga, ada rumah sendiri. Saya ingat lagi rumah saya dekat kawasan Bedok North.
Bedok North lagi Dan waktu tu waktu maghrib Kisi, saya ni buka pintu sebabnya malam tu berangin jadi saya buka pintu sebab rasa sejuk lah. Azan maghrib pun dah berkumandang, saya masih tidak tutup pintu rumah saya. Dan ini berterusan untuk hari-hari mendatang. Saya waktu maghrib tu kadang-kadang tutup, kadang-kadang tidak lah. Jadi sampaikan pada satu hari bila suami saya ni balik rumah. Waktu tu saya belum ada rumah Kisi. Belum ada di rumah sebab saya pergi ke rumah mak saya. Dan saya dah beritahu suami lah. Suami pun tahu yang saya tidak ada di rumah. Tapi masalahnya bila suami saya balik kerja pukul 10 malam, dia buka pintu, dia nampak saya tengah baring dekat atas katil. Jadi suami buka pintu, rumah gelap tapi dalam bilik suami nampak ada orang baring lah. Siapa lagi baring kalau tak isterinya? Sebabnya waktu tu kita baru berumah tangga dan baru saja berpindah dan belum ada cahaya mata lagi. Jadi bila suami nampak kononnya saya tengah baring atas katil, suami tu, dah balik isteri aku. Okeylah. Suami pun tanggalkan sepatunya, kasut kerja. Suami masuk dalam bilik, masih nampak dengan jelas saya tengah baring dalam keadaan tidur lah dekat atas katil pada malam itu. Jadi suami pun ambil tualah, pergi ke dapur nak mandi ni. Sedang jalan pergi dapur, telefon rumah berbunyi kring-kring. Dulu tak ada handphone Kisi. Zaman-zaman dulu kalau nak telefon rumah. Jadi saya telefon rumah beberapa kali lah. Saya telefon cuma periksa nak tahulah suami dah balik ke belum. Dan katanya di sini beberapa kali telefon tak ada orang jawab panggilan. Maknanya suami saya belum balik rumah. Sebab saya nak beritahu suami yang saya malam ni akan tidur rumah mak saya. Jadi akhirnya bila selepas saya telefon beberapa kali, suami saya jawab panggilan Jadi suami ambil tuala, ini yang diceritakan oleh suami Suami saya ambil tuala, nampak saya baring atas katil, dia pun nak masuk toilet ni, nak masuk tandas nak mandi, tiba-tiba telefon rumah berdering, dia pun pergilah ke ruang tamu angkat telefon. Assalamualaikum. Hello. Dan saya pun menjawab salam suami Waalaikumsalam bang. Siapa ni? Siapa lagi? Isteri abang lah. Awak kat mana ni? Kat rumah mak lah. Kan dah cakap dengan abang saya kat rumah mak. Astaghfirullahalazim. Bang, kenapa bang? Kejap. Jadi suami saya pada waktu itu cuba menjenguk dalam bilik. Dekat atas katil tidak ada orang. Suami saya, awak dekat rumah mak dari tadi kan? Kenapa bang? Sayang, sumpah, tadi bila abang balik, abang buka pintu, abang nampak awak tengah tidur dekat atas katil. Abang tengok, dah balik rupanya. Abang ambil tuala, masuk bilik, nampak awak tengah tidur atas katil ni. Ni bila abang nak pergi toilet, nak mandi ni, telefon abang jawab, suara macam mana you boleh dekat rumah mak pula? Sayang, sama sayang. Bang, abang buka lampu sudah bang. Saya malam ni telefon abang, saya nak tidur rumah mak. Saya nak beritahu abang je. Mak minta tolong temankan. Yalah. Abang okey tak? Nak saya balik? Tak payah, kata suami saya. Saya ni macam faham Kisi. Sebab tanya suami, nak saya teman? Padahal dalam hati, tolonglah jangan suruh saya balik. Sebab saya pun takut. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Misteri Jam 12. Why are you doing this to us?
Baik, kisah berikut ini yang ingin saya kongsi ini berlaku juga di Singapura. Ya, pengirim kita bernama Nurlia ataupun katanya Casey boleh panggil saya Lia. Peristiwa yang saya alami ini berlaku di rumah saya. Saya menetap di Commonwealth. Oh, Commonwealth Rumah saya atas bukit, Casey. Kawasan rumah saya waktu malam memang sunyi dan sepi. Casey kalau datang dekat kawasan rumah saya ni, Casey akan tahu sini memang sunyi dan sepi. Jadi saya ni pula duduk dalam rumah ni bersama dengan dua orang tua saya. Saya ada seorang abang. Pada waktu itu abang saya sedang menjalani perkhidmatan negara. Jadi ini bermakna saya duduk dalam rumah ni seorang dirilah. Tak ada adik-beradik yang lain lah. Abang saya tak ada. Lazimnya kalau ada abang saya ada kawan ke si. Sebabnya saya ni jenis tidur lambat. Abang saya pun sama. Nanti abang saya ni dia suka melukis. Dia sibuk melukis lah dekat ruang tamu. Saya pula sibuk tengok TV. Dan pada waktu itu memanglah ada members lah untuk tidur lewat. Sejak abang saya dah masuk menjalani perkhidmatan negara, saya duduk dalam rumah ni. Waktu malam ketika ibu dengan ayah saya dah tidur, saya sorang lah dekat ruang tamu, kata Lia. Pengalaman saya ini berkongsi, ingin dikongsi sama peristiwa kata Lia dalam rancangan Misteri Jam 12. Waktu tu tengah duduk dekat ruang tamu, saya sedang tengok TV lah. Dan apa yang berlaku, saya ni tutup pintu bilik. Saya tutup pintu ruang tamu, tapi tingkap dekat ruang tamu rumah Commonwealth dekat koridor tu, tingkapnya saya buka. Jadi bila saya buka tingkap ni, orang lalu lalang boleh nampak lah. Apa yang berlaku, saya perasan dah 2-3 kali tau Casey, ada orang lalu. Dan orang ni saya rasa macam orang sama tau Casey. Kata Lia orang ni macam orang yang sama. Dia lalu, dia patah balik, dia lalu lagi 2-3 kali saya nampak. Dia lalu di hadapan rumah saya. Dan saya rasa curiga. Kenapa orang ni lalu lalang Dah berkali-kali lah saya nampak dia lalu depan rumah saya. Kemudian dia hilang. Kemudian dia lalu lagi depan rumah saya. Jadi pendengar Ria 897 FM, pada waktu itu saya ni macam rasa curiga. Saya pun tengok lama-lama lah, tenung dekat tingkap bilik, tingkap ruang tamu rumah saya. Bila saya tenung, saya tengok tak ada pula orang lalu. Saya pun buat bodoh lah Casey. Masih lagi sedang tengok televisyen, tengah tukar-tukar saluran. Kemudian saya pada waktu itu, ini zaman chat lah online chat. Pada masa yang sama sebenarnya saya sedang menggunakan telefon rumah untuk online chat bukan online telefon chat kata beliau di sini. Jadi zaman-zaman dulu Casey, kita senang telefon 1900 ... Nanti kita boleh berbual lah, boleh cari kawan baru. Zaman-zaman belum adanya media sosial Casey. Siapa pernah buat angkat tangan Mungkin ada para pendengar yang sedang menonton ni di Facebook, di YouTube yang sedang mendengar, boleh komen pernah menggunakan chat line dipanggil wow, chat line zaman bila ni Dan saya sedang chat online lah, chat line sambil-sambil tu tengok TV lah, tukar-tukar saluran. Dan saya berhenti, saya tengok dekat tingkap, memang tak ada orang tu dah tak lalu lagi. Tapi sebelum ni 2-3 kali Casey, tiba-tiba sedang bercakap ni dekat chat bila kita nak kenal dengan orang, kita akan tekan nombor. Kemudian nanti orang tu punya account akan katalah, please leave a voice message. Nanti bila kita nak kenal dengan orang tu, kita akan voice message dia akan cakap lah, hello, hi, nama saya sekian-sekian, umur saya berapa. Dan kita akan hantarlah, tekan 1 untuk send. Jadi tekan 1, dia akan send message. Dan waktu tu sedang saya menyanyi saya menyanyi lah dekat telefon lah. Saya sedang menyanyi saya ingat lagi lagu yang saya nyanyikan adalah lagu Siti Nurhaliza. Saya nyanyi kokono nak jual suara Casey. Tengah nyanyi, kita boleh dengar balik tau apa yang kita rekod. Jadi saya tekanlah dengar balik. Bila tekan balik untuk dengar balik, saya dengar dengan jelas ketika saya sedang menyanyi ada orang panggil nama saya. Tengah nyanyi ni Lia. Casey, saya tersentak seketika. Saya tekan replay balik. Saya letak dekat telinga saya dengar balik. Saya tengah nyanyi lagu Siti Nurhaliza. Tiba-tiba dengar suara orang panggil nama saya 2 kali Casey. Lia.
Waktu tu saya terus meremang bulu rumah. Saya bangun, tak tutup tingkap sebab saya takut. Pergi dekat bilik, nasib baik tingkap bilik tutup dan tutup dengan langsir lagi. Saya tutup pintu bilik, saya buka lampu Casey. Malam tu saya rasa takut sangat, meremang bulu rumah saya, dan saya boleh masih lagi terdengar suara wanita yang menakutkan memanggil nama saya beberapa kali. Tiba-tiba dalam masa beberapa minit, 5 hingga 7 minit saya dah berada dalam bilik, dah nak tidur ni, saya terdengar suara ibu saya. Astaghfirullahalazim. Saya bangun dari katil, buka pintu, ibu saya tengah pegang, tangannya tengah pegang tembok, pegang dada. Ibu saya ni semput, sakit semput. Dia minta tolong ambilkan inhaler, saya ambil, ibu saya gunakan. Dan kemudian saya tanya, "Bu, kenapa bu?" Kata, "Kau tak tutup tingkap Alah bu, tadi nak tutup tingkap lupa." Padahal saya takut. Jadi saya tanya, "Kenapa ibu?" Ibu kata pada saya, yang tadi dia keluar daripada bilik nak pergi dapur lah. Tiba-tiba dia terpandang dekat tingkap, ada orang tengah menjenguk daripada tingkap tu dan tengok dalam rumah. Ibu bertentangan mata dengan makhluk tu, orang tu, dan benda tu senyum. Saya dengar pun terperanjat. Nasib baiklah saya sekadar dengar suara yang memanggil nama saya beberapa kali. Lia. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, saudara boleh kirimkan voice note kepada saya untuk berkongsi kisah anda dalam Misteri Jam 12. Kirimkan voice note anda ke talian 9786-8464. Kalau di luar Singapura tu depannya mesti ada plus 65 9786-8464. Dan setiap kisah yang diketengahkan, kita anggaplah semua hanya sekadar satu hiburan sahaja. 669-11897 dipersilakan untuk anda berkongsi kisah, dan kita akan berkongsi juga sebentar nanti voice note yang boleh anda kirimkan kepada saya dalam Misteri Jam 12. Yang ini dari Singapura, Bukit Batok pula. Tadi mana tu? Mana tadi kisah tu? Okey dia. Yang dikongsi sama awal tadi di Bedok North. Bedok North. Sekarang kita akan terus pergi ke Segamat. Kiriman daripada Nur Aisyah. Nur Aisyah berkongsi pengalaman yang berlaku di Segamat, di rumahnya. Dan inilah kisah dalam Misteri Jam 12. Okey saudara, kisah seterusnya berkongsi di Segamat berlaku. Pengalaman ini entah benar atau tidak, ingat rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Kisah ini berlaku pukul 2 pagi. Saya terbangun daripada tidur kerana terdengar bunyi ketukan beberapa kali datang daripada pintu bilik tidur saya. Saya bangun, Casey, daripada katil, membuka pintu bilik dan mendapati di depan pintu saya dekat luar memang tidak ada orang. Saya tertanya, siapa yang ketuk pintu bilik saya? Lalu saya langsung pergi ke bilik kedua orang tua saya. Mereka dua sedang tidur di atas katil. Takkanlah
ibu dengan ayah saya nak buat permainan takut-takutkan saya. Tak pernah pun mereka lakukan. Orang yang suka dan sering mengganggu saya adalah kakak saya. Tapi kakak saya ni dah berpindah, ya. Sebabnya dia melanjutkan pelajaran ke universiti. Jadi dia duduk di asrama. Dia hanya pulang pada waktu-waktu hari-hari tertentu saja. Jadi kakak saya bila dia ada di rumah, dia suka bermain permainan untuk menakut-nakutkan saya. Itulah kakak saya. Ada kalanya dia akan baring dekat atas katil. Dia akan baring, ya, dan dia akan selimutkan dirinya dengan selimut. Bila saya masuk dalam bilik, saya tak perasan, dia akan sergah saya untuk membuat saya terperanjat. Ada kalanya dia akan sembunyi belakang katil. Ada kalanya dia akan bermain dengan lampu ketika saya sedang mandi, ya. Nanti dia akan tutup lampu. Nanti saya marah-marah, dia tetap tak buka lampu. Jadi sedikit sebanyak saya tahu sikap dan sifat kakak saya yang suka menakut-nakutkan saya. Jadi pendengar Ria 897 FM, kakak saya tidak ada di rumah. Kakak saya telah pun berpindah untuk seketika sementara dia melanjutkan pelajaran ke universiti. Saya duduk dalam rumah ni, saya dengan kedua orang tua, tengah baring dekat atas katil, dengar orang tok 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 tok. Siapa yang tak bangun? Saya bangun buka pintu, saya tengok, mana ibu aku, mana ayah aku, dua-dua dah tidur. Jadi siapa yang main ketuk-ketuk pintu? Pendengar Ria 897 FM. Jadi katanya di sini saya dah takut tau. Kata Nur Aisyah, saya dah takut sangat-sangat. Dan apa yang berlaku, saya masuk ke dalam bilik, saya untuk surah Yasin. Jumpa surah Yasin dalam laci, ambil letak bawah bantal. Konon-kononnya takutlah benda tu boleh menghindari daripada terkena gangguan. Jadi saya pun masuk bilik balik. Saya duduk dekat atas katil. Saya tengok dekat luar, ruang tamu tu gelap. Bilik saya, lampu saya buka terang. Dan sedang saya baring dekat atas katil, tiba-tiba saya terdengar, dalam rumah yang mana kakak saya memang tak ada, saya terdengar bunyi orang buka dan tutup televisyen. Bukan sekali, beberapa kali kes. Waktu tu saya dah nekat dalam hati, okey, ini dah too much. Saya pun bangun daripada katil saya tawakal jalan begitu pantas pergi ke bilik orang tua. Saya ketuk pintu. Mak. Mak saya pun bangun, pergi dekat pintu, buka pintu, nampak saya sedang berdiri, tanya, kenapa ni kau? Saya pun kata, Mak, Syah rasa tak sedap hati lah, Mak. Mak boleh temankan Syah tak? Tidur dalam bilik Syah. Jadi mak saya kata, yelah, kau pergi masuk bilik dulu. Saya pun patah balik masuk bilik. Jadi dah patah balik masuk bilik, baring dekat atas katil. Saya tunggu mak saya datang lah, untuk bersihkan bersihkan, katanya tunggu mak saya datang untuk bersihkan keadaan rumah ni lah. Kononnya jadi teman lah. Jadi bila mak saya datang, dia pun dah ambil bantalnya. Saya suruh mak saya tidur atas katil, saya tidur dekat bawah. Mak kata tak payah, kau tidur atas sudah, aku tidur bawah. Tak mau mak tidur atas. Jadi mak saya akhirnya tidur atas katil. Sebab katil saya ni jenis single super size, kalau tidur diorang memang tak muat lah. Jadi mak saya pun atas katil tengah tidur. Saya ni tengah baring dekat bawah ni. Saya alaskan tilam, selimut, bantal, saya peluk. Sambil tu saya bercakap dengan mak saya. Bila saya bercakap dengan mak saya, jadi waktu tu saya sedang bercakap asyik. Saya toleh dan saya duduk. Saya tengok, mak saya tidur. Mak saya tidur. Sekarang ni bila saya bercakap, siapa yang menyahut saya? Bila saya bercakap, suaranya sama seperti suara mak saya. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Waktu tu saya daripada sedang baring dekat atas lantai, saya duduk, saya tengok mak saya confirm tidur, tengah tidur. Dan kesi malam tu, gangguan lepas satu-satu. Yang kena bukan mak, yang kena bukan bapa, tapi yang kena saya. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan.
Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Nak, hati-hati anak. Okey, kita akan sambung kisah Misteri Jam 12. Tadi iklan jadi saya berhenti seketika untuk Facebook Live dan juga YouTube Live. Kita kembali dengan Misteri Jam 12, berkongsi pengalaman kisah, dan kalau ada kisah anda boleh juga hubungi saya. Sekejap lagi saya akan kembali untuk berkongsi kisah tentang nasi tangas, ya, ataupun kalau yang beralas nasi tangas, ada yang dipanggil nasi kangkang. Ini kisah entah benar ataupun tidak, peringatan pada semua. Tapi pengirim kita yang berkongsi dan adakah dia si pelaku yang membuat nasi tangas ini ataupun dia pernah mengalami, ataupun beliau pernah terdengar kisah ini daripada seseorang. Lazimnya nasi tangas ini dibuat oleh kaum wanita lah, kaum wanita. Saya tak pernah dengar kisah nasi tangas lelaki yang buat. Tak benar. Selalunya perempuan yang melakukan nasi tangas ni. Kita kembali sebentar nanti. Kita ikuti kisah seterusnya ini dalam Misteri Jam 12. Ini adalah kiriman voice note yang dikirimkan pada saya. Silakan. Assalamualaikum KC dan pendengar MJ12. Saya Zailan daripada Port Dickson, Negeri Sembilan. Ingin bercerita berkenaan satu kejadian yang mana pernah saya ceritakan sebelum ni berkaitan seorang makhluk berpakaian serba hitam menegur. Kisah ni terjadi di tempat yang sama, iaitu di Jelapang Ipoh, Perak, yang mana pada waktu tu petang, jam lebih kurang dalam pukul 6 petang. Masa tu kami dah selesai bermain pesawat kawalan jauh. Ketika itu saya beserta dua orang lagi rakan saya, iaitu Abang Aziz dan Cikgu Tajul, sedang duduk di pondok yang sedia ada di kawasan tersebut. Tiba-tiba saya dan Abang Aziz melihat Cikgu Tajul berjalan seorang diri menuju ke arah bukit yang ada pohon kelapa sawit. Kemudian saya mengajak Abang Aziz, "Bang, jom kita ikut Cikgu Tajul ni, dia nak gimana ni sebenarnya?" Perlahan kami ikut daripada belakang, jarak lebih kurang 20 meter. Dia berjalan menuju ke pokok kelapa sawit, KC. Kami pun mengikut sampai masuk ke dalam kawasan tu.
Tiba-tiba kami tak jumpa dia. Kami pun panggil, Tajul, Tajul, Tajul. Kami pun menjerit. Tak ada sahutan daripada beliau. Kemudian saya cuba hubungi Cikgu Tajul. Call. Mula-mula bunyi deringan, tidak dijawab. Kemudian kali kedua saya call lagi sekali, ada deringan tetapi tidak dijawab juga. Kali ketiga, nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi. Kami pun merasa pelik. Lalu Abang Aziz pun melaungkan azan dalam kawasan tu. Sebab dia kata ini tak lain, Cikgu Tajul dah masuk alam bunian. Ketika Abang Aziz melaungkan azan, saya meninjau-ninjau di kawasan tu. Casey bayangkan, tanaman kelapa sawit di antara satu pokok ke satu pokok kita boleh lihat, Casey. Lagipun kawasan tu tak terlalu semak, jadi boleh melihat di antara satu sama lain. Tetapi Cikgu Tajul kami tak jumpa, Casey. Kemudian Abang Aziz pun tak apa, kita biarkan dulu Cikgu Tajul. Sebab abang rasa dia ni dah masuk alam bunian ni. So dia mengajak saya keluar, kata Abang Aziz. Kami pun keluar. Kami keluar daripada kawasan tu, kami tunggu. Kemudian selang dalam 20 minit, saya lihat Cikgu Tajul berjalan keluar daripada kawasan kelapa sawit yang kami masuk tadi, dalam keadaan berpeluh. Kemudian dia, Tajul, kau pergi mana? Aku tak tahulah. Tadi aku dah nampak lelaki tu, aku ikut dia masuk dalam ni. Aku jumpa orang yang kita jumpa, yang aku jumpa itu, kata Cikgu Tajul. Kau biar betul, Tajul. Kan? Itulah Casey, cerita yang kedua terjadi di kawasan Jelapang, Ipoh. Untuk pengetahuan Casey, sekarang kawasan tu baru minggu lepas saya pergi tengok dah dibangunkan. Dah ada kondominium di situ. Saya pun pernah bertanyakan dengan Abang Aziz apa cerita bukit tu. Dia kata masa nak ratakan kawasan tu pun banyak juga ustaz-ustaz yang tolong untuk mengalihkan makhluk-makhluk ni ke kawasan lain. Itulah dia, Casey, cerita daripada saya. Sekian, terima kasih. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Jam 12. Sebelum saya berehat seketika, saya akan kongsi satu lagi voice note dan akan berkongsi pula kisah nasi tangas, ya. Kisah nasi tangas. Jadi kalau nak berkongsi pengalaman, anda boleh hubungi saya di 669-11897 atau boleh kirimkan voice note kepada saya dalam Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Hai Casey, selamat malam. Saya di sini tidak ada cerita seram untuk diceritakan buat masa ni, dan saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Safi dari Ampang, Selangor.
Terima kasih pada Safi di Ampang, Selangor sudah berkongsi. Jadi ramai pendengar-pendengar. Yang ini kita ada Zainuddin dari Kota Baru Kelantan. Wow. Sedang mendengar, siap kirim gambar melalui aplikasi WhatsApp dengan kawan-kawan saya. Amsyah dan juga Ziud dan Bob sedang mendengar Misteri Jam 12. Kita juga ada Faizuli yang sedang mendengar di kampungnya, iaitu di Batu Pahat. Dan yang ini daripada Ida, sedang mendengar di rumah dengan mak saya Casey di mana tadi tu? Okey. Sedang mendengar di rumah dengan mak saya di Permas Jaya. Terima kasih pada anda. Baik, kita teruskan kisah pengalaman di Ria 897 FM. Pengalaman yang diceritakan ini benar ataupun tidak, jangan kita mudah percaya dan jangan terikut-ikut dengan apa yang dibuat di sini. Ini kisah tentang nasi tangas. Sebelum saya teruskan, ini penjelasan daripada pengirim kita untuk pengetahuan Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Nasi tangas ataupun dikenali sebagai nasi kangkang. Ini adalah satu perbuatan yang sering dilakukan oleh sang isteri terhadap suami. Apabila sang isteri ini sentiasa mempunyai rasa yang yang kurang percaya pada suami, walaupun suami dia baik, walaupun suaminya setia, tetapi dia tetap ingin mengawal. Dalam erti kata yang lain, queen control. Dia akan menggunakan hikmat nasi tangas ini. Nasi tangas ini memang popular satu ketika dahulu, digunakan oleh kaum-kaum Hawa. Tak semua Casey, segelintir saja. Caranya mudah. Apa yang dibuat, ada bacaan-bacaan tertentu yang mana saya tak perlu bacakan untuk anda semua. Tapi dia katanya kalau untuk lebih mujarab, dilakukan ketika wanita itu dalam keadaan tubuhnya tidak bersih. Nasi dalam periuk diletakkan di bahagian di atas lantai, kemudian ambil kain tutup. Wanita tu akan konon-kononnya duduk di atas nasi tu, bukan duduk teruslah dia akan dalam posisi periuk nasi tu di bawah lah. Jadi wap nasi tu akan naik dan badannya yang tak bersih tu, dan sedang dia melakukan, saya tak boleh jelaskan lebih terperinci lah sebab ini stesen radio rakyatnya. Sebab dia tulis sini betul detail ada baca apa nak baca, nak letak dekat mana, waktu berapa yang lebih mujarab Wow. Nasib baik saya lelaki Jadi kata beliau, selepas melakukan perkara ini, kita akan letakkan periuk tu di tempat yang biasa. Suami akan balik rumah, ambil cedok nasi, makan, dan dia akan mendengar kata-kata kita. Macam mana saya tahu? Bukan saya yang buat, Casey. Ini saya tahu setelah saya bertanya kepada pakar yang merawat abang saya yang terkena perbuatan nasi tangas oleh bekas kakak ipar saya. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jadi saudara, kisah begini. Kiriman daripada pengirim kita yang berkongsi, katanya ini bukan perbuatan yang saya buat, tapi ini adalah satu peristiwa yang dialami oleh abang saya, yang mana yang membuat perkara ini, iaitu nasi tangas ini, adalah bekas kakak ipar saya. Casey, bayangkanlah Casey, abang saya setahun pertama yang dia kahwin dengan kakak saudara saya, bekas kakak ipar saya ni, tahun pertama dia berumah tangga, abang saya okey Casey. Setiap hari, setiap bulan 2-3 kali lah akan datang jenguk mak dekat rumah. Kadang-kadang akan telefon. Selepas tahun, perubahan nampak kita lihat. Abang dah jarang telefon, dah jarang tanya khabar, dah jarang datang rumah. Mak selalu tanya saya, dah, abang kau tak telefon kau, abang kau tak tanya pasal aku. Selalunya mak akan tanya. Dan saya rasa sedih lah. Dan saya tak nak mak sedih. Saya akan buat cerita. Ada mak,
Abang cakap dia tengah sibuk, minta maaf lah nak call mak. Tapi takut mak tak perasan. Jadi dia pesan dekat saya. So bilang mak, saya terpaksa berbohong Casey. Sebab saya tak nak mak saya sedih. Nanti saya akan telefon abang saya. Berkali-kali telefon, kadang-kadang dia angkat sekali je. Dan sampaikanlah benda ni berlarutan. Tahun pertama okey, tahun kedua teruk, tahun ketiga lagi teruk, tahun keempat, 4 tahun dah berumah tangga, habis. Dalam setahun boleh kira berapa kali datang Casey. Hari raya pun kadang-kadang tak datang. Itulah yang dikongsi sama oleh pengirim kita. Ini berkenaan abangnya yang terkena nasi tangas. Jadi apa yang berlaku? Saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Sebab saya tahu abang saya jenis orang yang bertanggungjawab. Dia kalau dapat gaji, dia akan kasih mak saya semua. Macam itulah abang saya. Dia kata, mak, ni mak ambil semua. Mak settlekan barang-barang apa yang mak nak. Dah ada bilin, mak kasih saya. That is my brother. Dulu, baru kahwin, setiap bulan kasih mak duit. Masuk tahun kedua, jumlah makin sikit. Asal nanti mak minta saya duit, saya cakap, mak, abang tak kasih duit ke? Saya tak kisah kasih mak duit. Tapi kadang-kadang saya nak tahu jugalah, abang kalau kasih duit ni, mak buat apa dengan duit tu? Abang kau kasih, tapi dia minta kurang lagi sikit. Dah berapa bulan ni asyik kurang je. Jadi saya tetaplah tolong mak saya. Dan abang saya katanya di sini, daripada tahun pertama kasih duit, tahun kedua kurang, tahun ketiga terus habis senyap sampailah tahun keempat. Sesuatu tak kena. Kebetulan pula Casey, pada waktu itu saya ni ada seorang teman lelaki. Teman lelaki dengan saya keluar. Dan bila teman lelaki dengan saya keluar, kita pergi, dia nak menunaikan solat Jumaat lah. Saya ingat lagi pada waktu itu, dia menunaikan solat Jumaat. Saya ni sedang duduk dekat luar masjid. Duduk dekat luar masjid tengah tunggu dia solat Jumaat. Saya terdengar khutbah Jumaat ada kena mengena dengan sihir, perbuatan sihir. Saya tengah duduk dekat luar ni, dia cakap tentang perbuatan sihir dan adalah kalau nak jumpa dengan ustaz undangan ini boleh jumpa. Kita ada nanti pada malam sekian-sekian ada ceramah. Ustaz ni akan membimbing menjadi imam solat. Jadi saya dengar macam dipendekkan cerita, selepas pasangan saya ni habis solat Jumaat, dia pun keluar, dia ajak saya jalan. Saya kata, nanti boleh tak? Saya nak jumpa ustaz yang tadi katakan ada boleh merawat orang yang kena sihir. Jadi teman lelaki saya sebenarnya tak tahu apa yang berlaku dalam keluarga saya. Saya tak pernah ceritakan. Dan dia terpanjat lah. Dia tanya saya, kenapa pula? Awak ni nak tengok untuk siapa? Tanya untuk siapa? Saya terdiam. Tak apalah, nanti awak tahu. Jadi akhirnya setelah semua jemaah lelaki dah keluar, saya pun masuk ke dalam lah. Masuk dalam masjid. Saya jumpa dengan ustaz ni lah. Jadi saya tanya, ustaz, saya betul-betul nak minta tolong. Saya ceritakan Casey. Saya ceritakan pada ustaz ni, hanya saya dengan ustaz ni saja. Dan dia kata, alhamdulillah, katanya begini bila saya minta tolong. Saya rasa awak datang sini jumpa saya ni bukan calang-calang orang. Ini adalah jodoh kita. Allah nak temukan awak dengan saya. Dalam banyak-banyak orang dekat dunia ni, saya ni dari Kuala Lumpur datang ke sini untuk kasih sedikit ceramah. Awak ni pula dekat Singapura, tak tahu macam mana boleh jumpa. Dan saya akan tolong. Jadi dia pun pergilah Casey. Dia pergi rumah mak saya. Dia jumpa mak saya. Dan mak saya terperanjat yang saya ni mengambil langkah sendiri. Dan dengan andaian saya yang abang saya ni dah kena sihir. Jadi mak saya mati-mati in denial. Dia katanya, tak adalah, abang kau okey lah. Kau ni astaghfirullahalazim. Apa yang kau sangka buruk dengan abang kau ni? Mak saya sampai gitu sekali tau Casey. Nak melindungi abang saya yang dah buat dia sedih, menangis, menitiskan air mata. Tetap dia nak lindung anak lelaki dia seorang tu. Jadi ustaz ni datang rumah. Jumpa mak saya dah jelaskan, mak gini-gini. Mak saya mati-mati kata, tak adalah ustaz, minta maaf lah ustaz. Anak perempuan saya ni memang mandai. Tadi awak cakap dah berapa lama abang awak tak balik? Dia kahwin tahun pertama ada jugalah ustaz. Seminggu kadang sekali 2 kali datang. Kalau tak pun telefon rumah, tanya khabar mak. Ini dah tahun keempat
Dah terus senyap berbulan-bulan dah. Khabar pun tak bertanya. Ustaz ni tengok saya dengan mak saya. Ustaz ni pun cakap, Puan, apa yang anak Puan katakan ni 99% saya rasa benar. Anak lelaki Puan ada sesuatu yang tak kena lah. Saya pun tak nak tuduh sembarangan, ya. Tapi saya boleh rasakan ada sesuatu tak kena dengan anak lelaki Puan. Tak adalah Ustaz, dia baik Ustaz. Dia cuma sibuk je. Saya marah mak saya. Sibuk ke apa mak? Kali terakhir abang call mak berapa bulan yang lalu. Sibuk macam tu ke? Lepas tu saya kena marah dengan Ustaz. Awak pun janganlah tinggi suara dengan mak. Tak mahu Ustaz, sebab saya marah dengan mak saya, dengan abang saya ni. Hari-hari menangis Ustaz. Malam nak tidur menangis cari anak lelaki dia. Mana saya tak marah? Tak apa. Ada tak sebarang peluang yang saya boleh jumpa dengan anak lelaki awak ni? Ustaz nak jumpa dia. Ustaz orang kita keluarga ni nak jumpa dia pun susah. Asal telefon tak jawab. Bila jawab telefon kata tak ada rumah. Sibuk lah, busy lah, meeting lah. Macam mana ni Ustaz orang luar nak jumpa? Saya tak tahulah Ustaz. Kalau Ustaz nak, saya tahu dia tinggal mana. Takut nanti datang, dia terkejut, dia terperanjat, dah bergaduh. Jadi tak apa. Apa kata kalau makcik cuba telefon? Tapi jangan telefon waktu isterinya ada di rumah. Isterinya bekerja kan? Cuba telefon waktu-waktu isterinya tak ada di rumah. Mungkin telefon dan cakaplah mak nak datang hantar lauk ke, hantar makan ke. Jadi saya pun tolonglah mak saya. Tolong Dan kebetulan Casey, hari tu bila Ustaz dengan kita, selalunya telefon tak pernah nak jawab, selalu sibuk. Hari tu telefon, abang saya memang dekat rumah, tak kerja. Dia jawab panggilan. Mak saya berbual, nak nangis Casey. Saya beliakkan mata. Jangan nangis. Mak saya tanya, Ran dah makan? Belum mak. Tunggu nantilah si Ida balik tu, nanti dia masakkan. Mak masak sedap ni. Nak makan tak? Mak hantar. Tak payahlah mak, susah-susah. Tak apalah, mak hantar Yelah, boleh jugalah. Letak telefon Casey. Dalam banyak-banyak hari tu abang saya boleh jawab panggilan. Bayangkan pendengar Ria. Mak saya pun masak lauk kegemaran abang, lauk lemak cili padi. Bungkus dalam Tupperware. Dengan saya dengan Ustaz pergi. Yang datang, mak saya datang dulu, dengan saya ketuk pintu. Assalamualaikum. Abang saya buka. Sebelum masuk saya tanya, bang, isteri ada rumah? Oh tak ada, dia kerja. Baguslah tu. Masuk dalam. Duduk. Ni mak bawa lauk. Mak saya kat dalam terus menangis. Ran, dah bulanan mak tunggu kau telefon, datang rumah pun tidak. Mak, Ran sibuk lah mak. Mak datang sini kenapa? Nak marah-marah ke? Kalau nak marah-marah tak naklah cakap macam ni. Tak ada mak tunggu kau telefon. Telefon lah ya. Kalau ya pun tanyalah aku ni sihat ke, aku ni dah mati ke, kata mak saya. Kemudian saya cakap dengan abang, abang tunggu sekejap saya nak panggil kawan saya datang masuk lah. Kawan kau? Siapa? Tak adalah kawan saya ni. Saya tadi dah ikut. Takut kakak kan tak suka ramai-ramai orang dalam rumah. Saya suruh tunggu luar. Yelah. Saya pun keluar. Saya panggil Ustaz. Masuk. Ustaz pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz pun duduk. Ustaz, boleh saya minta maaf, minta segelas air putih boleh? Ustaz pun ambil air tu, saya tuangkan dekat dapur. Ustaz baca. Ustaz kata, boleh awak minum air ni? Kasih pada abang saya. Ni apa ni? Nak buat apa ni? Ran, minum Ran. Kalau kau sayang mak, kau sayang keluarga ni, minum Ran. Minum, tolonglah. Minumlah. Abang saya ambil air tu. Dia minum. Dia letak cawan Minum sampai habis. Dia letak je.
Nak muntah Casey. Air apa ni? Cari baldi sekarang. Cari baldi. Tak ada baldi, plastik pun boleh. Cepat. Saya pergi dapur, nampak besin besar. Saya angkat besin tu letak. Muntah sekarang. Abang saya muntah, keluar air kuning Casey. Air warna kuning. Muntah lagi. Muntah lagi. Kemudian mak saya tengok, "Ustaz, kenapa ni Ustaz?" Betul juga kata saya ni. Saya tak nak tuduh sembarangan. Tapi selepas saya buat bacaan ni, anak awak dah kena nasi tangas. Jadi apa yang berlaku? Ustaz minta izin boleh saya pergi ke dapur. Ustaz, mak saya, abang saya bangun pergi dapur. Periuk nasi mana? Ini. Buka periuk nasi. Ini periuk nasi. Siapa makan nasi ni? Saya makan Ustaz dengan isteri saya. Oh, Ustaz ternampak. Satu lagi periuk betul-betul dekat tepi peti ais terselindung Casey. Ustaz pun tarik satu periuk ni, buka dalam ada nasi. Ustaz tanya, yang ini periuk nasi ni apa pula? Kenapa ada 2 nasi? Dalam rumah ni berapa orang tinggal? 2 orang Ustaz. Kalau yang ini awak makan, periuk ni nasi juga, siapa makan? Saya tak tahu Ustaz. Yelah tu nasi tangas. Nasi tangas? Nasi ni dah disihir. Jadi nasi ni awak seorang je boleh makan. Yang isteri makan nasi yang disembunyikan ni. Saya tak tahu Ustaz, saya tak faham, kata abang saya. Saya macam nak ketuk kepala dia dengan botol. Casey, mak saya menangis. Menangis sangat. Kemudian Ustaz kata, tak apa. Saya akan merawat awak sekarang sebelum isteri awak balik. Ustaz ni pun rawat lah. Dia rawat, dia baca lagi. Makin dia baca, abang saya terus muntah. Dia tepuk belakang, muntah lagi. Jadi kata Ustaz, ini adalah satu tanda-tanda yang baik. Sebab dia muntah. Benda ni dah masuk dalam badan ni. Dia muntah, abang saya baru okey. Abang saya tiba-tiba nangis lah. Nangis, peluk mak saya, kata, "Mak, Ran rindu dengan mak." Mak saya pun menangis, peluk. Dah macam drama TV3 Casey. Dia peluk Casey, menangis. Saya pun terbabit juga. Saya pun menangis. Habis tu semua, Ustaz kata, tak apa. Sekarang ni jangan buat isteri awak terkejut lah. Awak buat macam biasa. Isteri balik, cakap dah makan, awak cakap dah. Nasi ni saya buangkan. Ustaz ni ambil nasi sikit lah, masuk dalam plastik ni kan, diikat, kemudian jalan. Kita pun berlalu pergi. Bila petang tu abang saya ceritakan isterinya balik dari kerja. Hari tu memang abang saya tak kerja. Tanya, "Sayang, dah makan?" "Dah." Kalau nak bilang nasi dah habis ke? Ada lagi? Nasi ada lagi. Kalau nak lagi bilang tau. Apa ni, abang saya makan, tapi isterinya tak masak. Abang saya makan nasi dengan kicap kalau dekat rumah. Tak ada lauk-lauk yang lain. Tiba-tiba isteri buka peti ais. Isteri pergi dekat tepi peti ais. Ada nasi yang dah pun ditutup dengan tuala. Abang saya nampak isterinya ambil nasi tu, dia keluarkan. Kemudian ada lauk dalam peti ais, dia keluarkan, masuk microwave, makan. Kemudian abang saya tanya, "Sayang, yang dalam periuk ni apa?" "Nasi lah, untuk makan." "Habis yang dalam periuk tepi ais tu, tepi peti ais tu, apa abang cakap ni?" "Ini, periuk ni, dalam ni ada nasi. Ni buat apa ni?" "Ini, ini nasi semalam bang. Abang kan tak makan nasi semalam. Saya letak tepi lah, saya makan. Saya kasih abang makan nasi baru." "Awak kasih saya makan nasi baru ke awak kasih saya makan nasi sihir?" Isteri abang saya tersenyap Casey, terdiam. Abang saya pada waktu itu tak boleh maafkan isterinya. Sebab 4 tahun. Tahun pertama okey, 2, 3, 4. Hidup abang saya merana. Rupa-rupanya perbuatan nasi tangas selama 3 tahun abang saya terkena. Abang saya lafazkan untuk ceraikan isteri. Isteri minta maaf, "Bang, minta maaf. Abang dah tak boleh hidup dengan kau lagi."
Sebab itulah Casey, saya bila dengar kisah abang saya ni, saya akan teringat balik bekas kakak ipar. Saya akan jadi marah kerana dialah ibu saya setiap hari menangis cari anak lelakinya. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, kita akan berehat seketika. Saya akan putarkan lagu. Saya akan kembali sebentar nanti. Saya akan matikan Facebook Live dan juga YouTube Live ni. Ya, jadi kalau nak dengar terus, jangan lupa download aplikasi Mi Radio ataupun dengar kami melalui gelombang 897 FM. Casey, berehat seketika. Kita kembali sebentar nanti. Kisah nasi tangas tadi agak panjang sedikit. Itu pun banyak saya potong. Kalau tak, boleh jadi drama Samarinda. Samarinda. Jadi kita kembali sebentar nanti di Ria 897 FM. Ingat saudara, kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan Misteri Jam 12, anggaplah semua hanya sekadar hiburan saja. Misteri Jam